caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton di luar sana, para followers FB saya. Okey, pagi ni kita sembang-sembang, sembang-sembang santai sambil minum-minum kopi ya. Pagi ni jam menunjukkan pukul 9.35 pagi. Tempat saya ni masih sejuk lah, masih sejuk. Cuaca dia pun redup je pagi ni. Pertama kali kita syukur kehadrat Allah SWT kerana masih dapat bangun awal pagi, dapat mandi-mandi, solat, dan bangun pagi dengan keadaan yang masih sihat. Itu yang paling penting, tuan-tuan, perempuan di luar sana. Ada juga sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang bangun-bangun pagi sakit, masih sakit, badan pun tak sihat rasanya. Jadi ini pelbagai punca lah, punca amalan hidup kita, amalan makan kita, pemakanan kita yang tak betul. Dan fokus saya pagi ini kepada yang sudah lengkap dos vaksin, 2 dos, dan ini akan kena booster lagi dos yang ketiga. Jadi ramai yang hubungi saya. Saya bercakap berdasarkan pengalaman, tuan-tuan, perempuan di luar sana, yang hubungi saya untuk meminta nasihat macam mana untuk nak menyelesaikan masalah AEFI ataupun adverse effect following immunization. Kesan buruk yang dialami, kesan-kesan buruk yang dialami setelah mendapat 2 dos ataupun 1 dos. Jadi peranan saya sebagai pengamal perubatan naturopati ni ialah untuk membantu sesiapa sajalah di luar sana, tak kisahlah sama ada tuan-puan pro vaksin ke, pro safe ke, anti vaksin ke, siapa-siapa saja yang sudah mengambil dos pertama, dos kedua, dos ketiga ke, sama ada secara terpaksa, secara sukarela, secara mengambil itu dengan penuh yakin, penuh percaya dengan apa-apa yang diwar-warkan oleh kerajaan. Tak kisahlah apa status tuan-tuan dan perempuan di luar sana, asalkan sakit setelah divaksin, insya-Allah kami bersedia untuk bantu tuan-tuan dan perempuan. Alhamdulillah sekarang ni saya tak kesorangan lah. Saya bersama tim saya, bersama ejen-ejen saya yang sedia untuk membantu tuan-tuan dan perempuan yang mengalami AEFI, kesan-kesan buruk setelah mengambil dos suntikan vaksin pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya nak ulang balik apa yang saya bisa sebut. Kesan buruk daripada vaksin ataupun segala jenis ubat-ubatan ni bukan semua orang akan alami. Persentasenya akan ada yang persentage kecil ke besar kan, akan ada yang mengalami kesan-kesan buruk. Ini tak dapat dinafikan. Sebab yang kontak saya, yang hubungi saya memang menderita. Mana kata setelah diorang melengkapkan 1 dos, badan mereka yang sihat jadi sakit. Okey. Daripada tak ada gastrik, tiba-tiba ada gastrik. Okey. Daripada cergas, setelah divaksin tak cergas, susah nak berjalan, jadi malas, ataupun setelah divaksin tu badan jadi berat,
badan jadi berat, fikiran jadi rusing, jadi bimbang, jadi anxiety. Ini yang biasa dilaporkan lah. Untuk yang perempuan, tiba-tiba haid jadi tak teratur. Ada yang terberhenti terus haid. Selang sebulan, 2 bulan baru datang balik. Ada yang tak pernah alami senggugut, tiba-tiba senggugut. Ini semua berlaku setelah divaksin. Okay? Jadi, tak dapat tidak, salah satu puncanya mungkin vaksin lah. Jadi mereka hubungi saya. Ada yang lebih parah lagi sampai paralyze. Lumpuh badan. Daripada elok-elok boleh berjalan ke sana ke sini, tiba-tiba lumpuh. Pun ini salah satu AEFI vaccination. Tak kira lah apa jenama vaksin yang tuan-tuan perempuan di luar sana ataupun saudara mara ambil. Sama ada Pfizer ke, Sinovac ke, CanSino ke, AstraZeneca ke. Asalkan ada kesan-kesan buruk, kami akan bantu rawat. Kalau yang ambil tak ada kesan buruk pun, saya galakkan untuk buat detox. Untuk buang segala benda-benda yang berbahaya lah. Sebelum dia memberikan kesan buruk pada tubuh badan kita. Jadi memang suhu di sini agak sejuk. Di pagi-pagi ni pun boleh meleleh air hidung. Sejuk. Mak saya pun cakap sejuk. So antara salah satu sebab utama kenapa saya pulang ke kampung ialah untuk menjaga mak lah. Sebab saya tak ada peluang selama ni. Berpuluh-puluh tahun di tempat orang, tak ada kesempatan untuk nak menjaga ibu sendiri yang semakin tua. Jadi ini peluang saya ambil lah. Saya pulang kampung di samping untuk nak memulakan projek Damia Protect, kebun-kebun sayur, pusat terapi. Jadi ni cawan, ni air dia. Okey, jadi nak bersarapan pagi kuih-kuih di kampung banyak, jadi saya pergi beli kuih dulu untuk mak nak sarapan. Mak ambil kuih tu banyak tu kuih-kuih tu. Okey. Di samping sambil kita kopi-kopi sarapan pagi boleh kita sembang-sembang, kita bincang-bincang. Antara AEFI vaksin yang lain ialah jadi ingatan, masalah ingatan. Daripada ingatan kita yang biasa normal, tiba-tiba mudah lupa. Ini pun salah satu AEFI. Apa lagi masalah haid, gangguan haid. Ada juga kes yang keguguran, yang melaporkan keguguran berlaku setelah divaksin. Itu pun salah satu AEFI. Ada yang timbul ruam-ruam gatal di tangannya. Lepas injek ruam-ruam timbul gatal merah. Jadi seperti eczema, alergik alhan. Jadi itu pun simptom-simptom kesan buruk daripada vaksin. Jadi tak dapat tidak tuan-tuan perempuan yang telah alami ataupun belum alami benda-benda tu memang kena detox. Memang kena detox. Salah yang saya promote detox saya lah, formula saya sendiri saya promote kan untuk tuan-tuan perempuan mencuba di luar sana, sebab sudah proven kita dah bantu reverse detox ramai orang, terutama frontliners untuk kembali normal badan tu. Ada yang ramai juga yang mengalami masalah ritma jantung. Degupan jantung asalnya biasa. Sebelum vaccination, degupan jantungnya normal. Selepas injek, sama ada dos pertama, dos kedua, degupan jantungnya jadi pelik. Rentak dia tak seragam, tiba-tiba laju, sekejap jadi slow, sekejap jadi laju. Jadi ini pun salah satu kesan buruk yang dikaitkan dengan AEFI vaccination lah.
Jadi cepat-cepat detox. Kalau alami benda tu cepat-cepat detox. Jangan bertangguh sebab kalau sudah melibatkan masalah jantung boleh kena heart attack. Boleh buka mak. Ini orang kampung ni dia guna stapler tuan-tuan perempuan untuk kuih ni. Ini dia panggil apa ni, bengkang. Ni orang kampung di kedai-kedai, di gerai-gerai kampung jual bengkang. Jadi dia lembut lembut dan sesuai untuk mak-mak kita yang dah berumur, dah warga emas ni untuk makan kita pun sesuai makan ini kopi yang dibancuh oleh mak sendirilah, oleh ibu sendiri. Sedap ni tuan-tuan kopi macam ni ini kopi kampung ni tuan. Ini baru kita kata mengopi kopi-kopi kalau orang Sabah kata kopi-kopi Alhamdulillah pagi-pagi pun dah boleh minum kopi Bismillah. Okey, sambung balik tuan-tuan, perempuan di luar sana. Siapa-siapa yang rasa alami simptom-simptom gangguan daripada kesan selepas vaksin, silalah cepat berikhtiar dengan detox. Kalau tak nak ambil detox saya pun tak ada masalah. Boleh cari detox lain yang ada di luar sana. Yang penting buat detox. Sebab kalau sudah kena sampai peringkat jantung, kalau dia dah serang jantung memang risiko tinggi untuk kena heart attack. Boleh tiba-tiba saja collapse, meninggal dunia. Okay. Terutama siapa saja yang sana yang masih ada ramai anak-anak kecil. Yang tak ada anak pun kita galakkan untuk jaga nyawa sendiri, jaga kesihatan sendiri. Apatah lagi kalau yang ada tanggungjawab, ada tanggungan yang ramai untuk difikirkan. Jadi kena utamakan untuk membuang, untuk detox membuang. Saya tak boleh baca sangat komen tuan-tuan. Kenapa ni? Saya tak boleh nak baca komen. Kenapa ni? Saya scroll pun asyik dia pergi ke tempat yang sama. Waalaikumsalam. Okey. Alhamdulillah Puan Nazihah Waalaikumsalam. Kita ngopi bancuhan suami syukurlah Kalau suami boleh membancuh kopi untuk kita, syukur Waalaikumsalam Tuan Roslim Saya nak cerita pasal detox ikhtiar membantu ramai sahabat-sahabat kita yang dah alami AFI, kesan-kesan buruk daripada vaccination ni. Jadi sekarang ni jalan keluar dia susah melainkan kena detox balik je lah siapa-siapa yang sudah terkena kesan buruk. Cara mungkin berbeza tapi yang paling penting memang kena buatlah detox. Sorry lah yang saya tak dapat nak jawab sebab saya tak dapat nak baca semua komen. Ada yang dah komen-komen tu, ada yang saya tak dapat nak jawab soalan tuan-tuan perempuan. Sebab tak dapat nak baca. Kadang-kadang live ni tak dapat baca komen semua. Jadi tuan-tuan perempuan kalau ada apa-apa persoalan boleh type, saya akan cuba jawab lah. Dan yang terbaru tuan-tuan perempuan, kita tengok statistik COVID now yang terbaru. Kematian dalam tempoh 2 minggu saja, yang dikaitkan dengan COVID ni 60% mati yang sudah divaksin. Selebihnya yang tidak divaksin, yang belum divaksin. 60% kematian dalam tempoh 2 minggu terkini. Data terbaru COVID now, boleh pergi cek. Jadi di mana silapnya program vaccination kita? Bagi saya something wrong lah somewhere. Sepatutnya logiknya yang sudah divaksin makin kurang peratus kematian dia berbanding yang belum divaksin lah. Jadi sepatutnya kerajaan kena tengok balik kenapa terjadi begitu. Setakat ni memang
benda berkaitan dengan kesan buruk AEFI daripada vaksin ni disilentkan, didiamkan saja. Walaupun ramai dah saya tengok komen, memberi komen-komen di laman web KKM, tapi seolah-olahnya benda ni tak berlaku. Ada beberapa kes sajalah yang diambil secara serius lah. Tetapi pihak KKM tidak membuat satu langkah untuk nak revise balik. Kenapa jadi begitu? Kenapa kematian yang sudah divaksin 60%? Berbanding yang tak divaksin 40%. Something wrong tu. Itu sign tak menang tu. Walaupun dia cakap sign mesti menang, tapi itu tak menang. Menunjukkan sesuatu lah yang sedang berlaku. Saya tak nak meletakkan apa-apa sebagai spekulasi lah, tetapi berdasarkan statistik, something wrong somewhere lah. Sedang berlaku sesuatu. Dan itu pun saya nyatakan juga pendirian saya. Tetapi langkah yang lebih wajar sekarang ni, orang-orang yang telah diinjek kena buat sesuatu lah untuk mengelakkan kesan-kesan buruk daripada berlaku. Waalaikumsalam yang memberi salam. Tak muat. Nanti. Sekejap. Pagi-pagi mengopi, makan kuih talam lah, sedap. Assalamualaikum doktor, kalau dah ditok dan kita pergi berurusan dengan kalangan yang semuanya dah wet, balik lepas tu jadi sakit-sakit badan, pening-pening tu kesan jugalah kan. Okay. Ini soalan berkaitan dengan shading lah. Okay, berkaitan dengan shading. Jadi shading ni memang kena kuatkan sistem imun badan lah. Bukan sekadar detox, tapi kita kena kuatkan sistem imun badan kita. Jadi vitamin C-nya, habatus saudaknya. Dan kalau dah kena teruk, kita terasa betul-betul kesan dia, detox. Jadi detox ni dalam peringkat sekarang ni, kita pun tak boleh nak elak daripada shading daripada orang yang sudah divaksin, kalau orang yang belum vaksin. Jadi orang yang belum vaksin pun kena standby detox sebenarnya lah. Kalau tidak, dia kena kuatkan immune system dia. Pertama, kena kuatkan immune system dulu lah. Kalau dah kena, baru kita detox lah. Kalau tidak, kita steady je dengan langkah-langkah untuk menguatkan immune system. Seperti amalkan habatus sauda. Okay. Nasi dagang. Nak makan? Ambil lah. Okay, nasi dagang pun ada orang jual, nasi kerabu pun ada jual. Di kampung ni macam-macam ada. Kalau nak makan pagi pun boleh, nak makan tengah hari pun boleh. Mana-mana pun boleh. Di kampung ni, orang kampung kerja berat. Saya pun nanti nak masuk ladang ni, nak masuk ke kebun ni. InsyaAllah. Nak kerja berat. Jadi pagi-pagi biasa di kampung, kalau ambil sarapan berat tu biasa. Makan pulut. Pulut ikan kering, ikan masin. Campur dengan nyoh, dengan kelapa. Itu biasa. Makan nasi lemak pun biasa di kampung. Sebab apa? Sebab orang kampung ni kerja berat. Selepas dah sarapan berat, kita akan masuk ke ladang, ke bendang, ke kebun getah dan sebagainya lah. Jadi mak saya suruh makan juga apa ni. Ini dipanggil kuih bengkang. Bengkang apa-apalah. Tapi memang favourite lah. Favourite mak saya dan orang-orang yang dah berumur ni. Biasa dia orang suka makan ni. Dia boleh dibuat dengan labu kan. Mak. Dia boleh guna apa? Labu. Apa lagi? Jagung. Kan? Yang ni macam dia gunakan jagung lah. Okay. Sedap. Kesedapan dia lain macam tuan-tuan dan puan. Duduk di kampung makan benda-benda macam ni memang heaven lah. Susah nak cakap. Tuan-tuan dan puan kena alami sendiri.
Kena rasa sendiri balik kampung. Saya bercakap waktu di KK tak sama. Ini pukul 9.30 pun sejuk lah, masih sejuk. Ya. Pasal pakai jaket lagi ya. Kemudian boleh berair hidung. Padahal tak sesemua pun boleh berair hidung. Dia sejuk dia tu. Siapa yang biasa berada di tempat sejuk dia tahulah. Lebih ya, 1 je. Tak apalah, ni simpan untuk mak makan lagi. Dia orang tu tak makan. Okay. Simpan. Nanti ada Tupperware tu. Kita bolang Tupperware. Okay. Nanti tengah hari kita makan lagi ada Tupperware. Ada Tupperware lagi? Ada Tupperware nanti. Mak tindan dulu dengan tu. Dengan pinggan. Nanti cari bolang Tupperware. Jadi tuan-tuan perempuan yang belum ada kesempatan balik kampung, berjumpa keluarga, berjumpa ibu ayah, baliklah. Usahakan untuk pulang. Sebab kita tak tahu bila lagi kita boleh jumpa dengan dia orang. Saya berazam dah lebih dekat hampir 2 tahun saya berazam untuk balik kampung ni semua ni. Bukan baru saya buat azam ni. Pelbagai halangan sekatan saya alami sampai peringkat dah boleh balik kampung duduk, boleh jumpa balik ibu. Alhamdulillah, syukur sangat. Inilah sebenarnya heaven kalau di dunia ni tuan-tuan perempuan. Jadi jangan teragak-agak untuk ambil cuti. Kalau siapa-siapa yang boleh cutilah, baliklah. Kita tak tahu bila lagi boleh jumpa mereka. Dan mungkin silat-silat lockdown kali kedua, ketiga, keempat, kita tak tahu. Sebab fikiran ahli politik kita, pemerintah kita ni pelik. Macam-macam dia orang boleh buat. Dia orang boleh buat apa saja, ikut dia orang saja. Dia orang boleh buat apa saja ikut dia orang. Dia orang boleh menggunakan pelbagai alasan atas kepentingan awam, atas alasan kesihatan. Jadi kita kena bersiap sedia dengan apa-apa yang dia orang rancangkan akan buat. Ada benda yang baik, saya tak nafikan. Sebab kalau sesuatu wabak betul-betul berlaku, memang lockdown itu adalah satu langkah yang baik. Tapi kalau ia bukan wabak yang sebenar, cuma ciptaan, cuma atas agenda tertentu, jadi itu bagi saya itu adalah suatu kezaliman lah. Mengurung rakyat jelata, satu kezaliman. Tapi kalau dia betul-betul wabak, memang tak ada masalah. Okay. Dan yang akan jawab di hadapan Allah SWT nanti itu bukan kita, para pemimpin. Dia orang akan menjawab. Okay. Assalamualaikum Prof. Kena ambil remedi kuatkan imun dari tempat Prof. Okey juga kan. Okey, di tempat saya tu ada. Siapa-siapa yang berada di Kota Kinabalu boleh dapatkan juga formula saya anti-infeksi dipanggil. Dia botol kecil je, anti-infeksi. Itu untuk nak mengelakkan daripada shedding. Shedding virus ataupun shedding vaksin lah. Kuatkan antibody, kuatkan imun sistem kita. InsyaAllah tak kena lah benda-benda itu. Di samping kita amalkan juga madu asli, batu sauda. Di samping kita amalkan segala jenis pemakanan lain, boleh gunakan anti-infeksi. Sebab apa? Sebab anti-infeksi itu ada sejarah lampau dia. Sebab saya dah lama guna di pusat rawatan di Sakinah Holistic Therapy Center Alam Mesra Kota Kinabalu untuk merawat pelbagai kes jangkitan. Untuk merawat pelbagai kes jangkitan, bukan setakat yang berkaitan dengan wabak-wabak yang sedang berlaku je. Tapi saya dah guna sekitar lebih 8 tahun di Sakinah untuk merawat pelbagai kes berkaitan jangkitan.
Ya, Puan Nur Aisyah Batrisya, dia pun dah balik kampung. Kita dah jumpa mak dia. Puan Nur Aisyah ni adalah manager saya lah. Manager saya di Sakinah Holistic Therapy Center Alam Mesra Kota Kinabalu. Boleh berhubung dengan dia untuk mendapatkan remedi, anti-infeksi, set detox. Boleh berhubung dengan dia juga. Sebab saya tak sempat nak handle semua lah. Kalau tuan-tuan perempuan WhatsApp mesej saya order kadang lambat sebab saya tak sempat. Saya sibuk nak berkebun sekarang ni. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh hubungi terus Puan Nur Aisyah Batrisya. Siapa lagi ni? Tuan Helmi, Acik Edi, Acik Edi Kasim pun salah seorang ejen saya. Tuan-tuan perempuan boleh kontak dan dapatkan remedi, detox dan sebagainya dari dia. Puan N pun selalu online, selalu buat iklan. Jadi boleh kontak mereka. Tak perlu semua nak hubungi saya. Saya sibuk berkebun sekarang ni, saya nak jaga ikan ni. Tuan-tuan perempuan nanti saya lambat reply. Hubungi diorang akan pantas ambil order tuan-tuan perempuan, diorang akan buat delivery, diorang akan post. Nak tunggu saya, tunggulah. Saya siap semua bagi makan ikan keli, ikan baung saya semua tu di kolam. Baru nanti saya boleh tengok WhatsApp tuan-tuan perempuan. Nak cepat hubungi segera ejen-ejen saya lah. Dan detox ni salah satu lah. Detox, ubatan anti-infeksi ni salah satu lah. Formula yang saya dah bangunkan untuk merawat pelbagai jangkitan, menguatkan sistem imun, mendetox sesiapa yang telah kena kesan buruk vaksin. Padahal sebenarnya banyak lagi sebab kami pusat rawatan, kami pusat terapi dah lama, lebih 8 tahun. Jadi pelbagai formula lain ada yang tuan-tuan perempuan boleh cuba. Sebab ini semua adalah perubatan homeo naturopati, menggunakan remedi yang alami, yang tak ada bahan kimia, dadah berbahaya tak ada. Jadi boleh dapatkan. Dan contohnya untuk pesakit prostat, ramai pesakit prostat mendapat manfaat daripada remedi homeopati yang kami ada. Sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Tak payah sampai nak pergi operate macam-macam, sampai tebuk, guna beg untuk kencing. Alhamdulillah, kalau siapa-siapa yang dah pernah cuba remedi prostat, memang Alhamdulillah. Yang ada anxiety, yang ada GERD, ada gastritis dan gastrik semua tu, pun ada set anti-GGA yang mujarab dengan izin Allah Ta'ala, ramai dah sembuh. Apa lagi? Antara ubatan-ubatan lain, sekarang ni yang tengah top, anti-autism. Sebab apa? Sebab pesakit-pesakit autism ni, anak-anak autism ni selepas dia ambil remedi autism, Alhamdulillah, improvement banyak. Ini bukan saya yang cakap, mak bapak dia orang yang bagi testimoni, yang cerita sendiri. Jadi tuan-tuan perempuan di luar sana nak percaya siapa lagi? Saya tak percayakan sangat kajian-kajian ni. Kadang-kadang kajian keluarkan dalam jurnal perubatan, kadang banyak temberang je lebih. Terus terang saya cakap, saya tak percaya sangat. Evidence base ni kadang saya tak percaya sangat. Sebab dia buat evidence, tapi bila keadaan pesakit sebenar tak boleh pun. Tetapi kalau yang remedi yang kami punya, tuan punya badan tu pesakit tu sendiri akan bagi tahu. Ataupun mak bapak kepada pesakit tu akan beritahu, anak dia makin bagus, makin kurang ciri-ciri autism dia. Jadi nak percaya kat siapa lagi kalau bukan percaya kat mak bapak dia orang? Damai di hati Alhamdulillah, saya dah amal di Tok Prostat PKP pertama dulu lagi. Alhamdulillah. Siapa yang dah amal di Tok tu, dia akan tahu keberkesanan dia dengan izin Allah SWT. Sebab kita buat tu berdasarkan pengalaman merawat kes-kes pesakit yang sebenar. Bukan kita main buat sebab nak COVID, sebab nak PKP. Tak ada. Saya buat detox tu bukan sebab vaksin ni. Detox tu dah lama dah diguna pakai di pusat rawatan saya, lebih 8 tahun. Jadi ngam-ngam kes COVID, kes vaksin, AEFI vaksin ni kami improvise sikit je. Saya upgrade sikit je formula tu. Tak ada apa-apa pun. Bukan ambil peluang sebabkan orang kena AEFI vaksin ni barulah saya kelang kabut buat formula jual esok. Tidak. Kami pusat rawatan lama dah diguna pakai di pusat rawatan kami. Set detox tu.
Untuk masalah gastrik, GERD, anxiety yang boleh kontak Tuan Helmi. Tuan Helmi banyak membantu saya merawat pesakit-pesakit yang ada masalah GGA, gastritis, GERD dengan anxiety disorder. Dan gastrik, GERD, anxiety ini juga adalah dialami oleh orang-orang yang selepas vaksin. Selama ni diorang tak ada pun masalah gastritis yang begitu, tak ada pun GERD, tak ada pun panic attack yang tiba-tiba selepas vaksin diorang alami benda tu. Jadi saya syak, saya mengesyaki itu adalah kesan buruk daripada vaksin. Jadi apa yang perlu dibuat, cepat-cepat detox. Cepat-cepat detox, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Maaf admin tumpang iklan hanya untuk share kebaikan detox. Setelah ahli keluarga saya amalkan sendiri penggunaan yang sangat mudah tapi hasilnya insya-Allah. Ini pun salah seorang ejen saya juga, Puan Su. Puan Su Ismail ni pun beliau gunakan sendiri dulu untuk keluarga dia apa segala. Baru dia iklankan. Jadi terbaik kalau dah ada pengalaman sendiri lebih bagus untuk kita introduce kepada orang ramai. Remedi untuk sakit thalassemia ada juga ke Prof? InsyaAllah dia dalam perubatan homeo naturopati ni, apa-apa penyakit pun kita boleh custom made, kita boleh buat remedi khas untuk penyakit, untuk pesakit dan penyakit tersebutlah. Sebab apa saya ulang balik, dalam perubatan homeo naturopati ni kita merawat pesakit. Kita lebih berminat untuk merawat pesakit berbandingkan penyakit yang dialaminya. Sebab bila pesakit itu kita rawat dia fizikal, mental, emosi, rohani, jasmani dia kita rawat, jeri dia kita rawat, JERI dia kita rawat, insya-Allah penyakit-penyakit akan hilang, akan sembuh dengan perlahan. Terbalik kita perubatan naturopati, perubatan alami ni kita memfokus kepada pesakit. Sedangkan perubatan moden fokuskan kepada penyakit. Dua benda berbeza. Okey. Contohnya tuan-tuan mengalami masalah gastritis, gastrik lah kita sebut. Kita tak fokus sangat nak merawat penyakit gastrik tu. Kita fokus nak merawat pesakit itu sendiri. Tuan punya badan tu kita kena rawat dulu. Jadi kita rawat sistem dia secara keseluruhan. Kita bagi dia detox dulu. Lepas tu baru kita bagi remedi-remedi khas untuk gastritis tu semua tu. Jadi dia ambil masa, tetapi dia akan rawat dulu fizikal, dia akan rawat dulu sistem ataupun pesakit itu sendiri dulu. Bila pesakit itu dah semakin sihat, badan dia dah semakin kembali normal, jadi pelbagai penyakit lain akan hilang. Sebab apa? Sebab konsep penyakit ni yang datang ni bila badan itu dah tidak lagi seimbang dari sudut homeostasis, dari sudut detox sistem dia tak seimbang, tak bagus, ada bermasalah. Mungkin masalah usus, dia bermasalah dari sudut pencernaan. Kena yakin tuan-tuan, ini punca penyakit. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pun bagi tahu perut ni adalah sarang penyakit. Okey. Jadi kalau perut bermasalah, pencernaan tak lancar, nak buang air besar pun susah, nak buang air kecil pun susah. Jadi tuan-tuan perempuan jangan harap penyakit yang ada akan pulih sekadar untuk mengambil ubat untuk penyakit tersebut. Tidak. Kita mesti rawat orang tu sendiri dulu. Pesakit tu sendiri mesti dirawat. Mesti difokuskan untuk merawat rohani, jasmani, intelek dia, jeri lah, jasmani, emosi, rohani, intelektual dia. Dan ada lagi banyak lagi lah. Tapi ini jeri ni yang asas lah yang kita biasa sebut. Sistem dia. Sistem dia. Mana kata organ-organ yang berada dalam badan dia. Mesti kita bersihkan, detox dulu. Rawat dulu organ dia. Rawat dulu paru-paru dia. Rawat jantung dia. Rawat perut dia, usus dia.
otak dia, apa lagi, telinga dia, mata. Bila organ-organ dirawat, pelbagai penyakit akan melarikan diri dari kita lah. Tapi itulah, ramai orang ni dia memfokus kepada penyakit. Okay? Itu yang lambat nak sembuh, takkan sembuh, susah nak sembuh. Dia tidak berminat untuk nak merawat diri dia sendiri itu secara total, tak mau. Ini yang saya cuba nak memberi faham kepada orang ramai dah lama dah. 8 tahun, 9 tahun, 20 tahun, sebenarnya 20 tahun lebih lah saya dalam dunia perubatan naturopati ni. Tapi 8 tahun kebelakangan ni yang betul-betul serius memfokus kepada merawat orang, merawat pelbagai penyakit. Tapi kita sebenarnya walaupun kita cakap merawat penyakit, fokus utama tetap kepada pesakit itu dulu. Mesti rawat pesakit itu dulu. Susah nak memberi faham pasal kenapa perlu rawat pesakit itu pun susah. Susah sangat nak bagi faham kepada orang. Jadi saya tak heran kalau ramai orang tak faham dah ni. Sebab orang-orang ahli akademik, orang yang berpelajaran pun susah nak faham. Susah nak hadam kenapa mesti rawat pesakit berbanding dengan penyakit. Tetap juga kalau dia orang nak juga rawat penyakit. Itu yang jadi masalah. Contoh mudah, bila selalu migraine dia asyik makan painkiller je. Dia asyik ambil ubat sakit kepala je, ubat saraf saja. Tapi dia tak mau merawat kena punca masalah tu. Punca masalah tu adalah pesakit itu sendiri. Okey? Apa punca masalah tu? Itu adalah sistem, organ pesakit itu sendiri. Mungkin sistem saraf pesakit itu bermasalah. Jadi kena rawat, kena betulkan dulu. Jadi kalau dalam perubatan naturopati ni untuk masalah saraf ni kita ada terapi pembetulan tulang belakang dan saraf. Okey. Ini satu kaedah yang betul. Jadi bila kita terapi pesakit pada punca masalah dia. Contoh migraine. Salah satu punca migraine ialah ada sepitan pada tulang cervical di belakang dia. Salah satu ruas tulang di belakang tengkuk dia. Okay? Itu punca utama migraine dia dah berbelas tahun, berpuluh tahun. Ada kes yang paling lama pengidap migraine 19 tahun. Cikgu. Ini kes yang pertama yang saya rawat yang sangat lama lah kes ni. Dia sanggup terbang datang daripada Johor ke Kota Kinabalu untuk nak diterapi migraine dia. Sebab dia dah tak tahan dah. Macam-macam ubat dia makan, macam-macam kaedah dia dah buat. Semua dia dah buat lah. Hampir boleh kata banyak dia dah buat. Cuma dia belum buat satu benda je. Ini dia beritahu saya waktu tu. Dia belum buat terapi pembetulan tulang belakang dan saraf waktu tu lah. Jadi saya cakap datang. Kita buat. Dia terbang daripada Johor datang ke Kota Kinabalu, kita terapi dia. Saya bagi dia terapi dia dalam 2 kali je kot. Sebelum dia pulang semula ke Johor. Dengan izin Allah SWT sampai sekarang pulih. Migraine dia yang dah 19 tahun, tuan-tuan. Ini kita bercakap semua daripada testimoni pesakit itu sendirilah. Bagi saya itu lebih strong daripada evidence base. Evidence base ni mungkin dalam buku, dalam jurnal ditulis apa semua menggunakan tikusnya, menggunakan sekumpulan orang. Okay. Menggunakan sekumpulan orang. Tetapi bukan pesakit yang sebenar yang berterusan melaporkan dari masa ke semasa. Itu bezanya. Macam testimoni ni daripada pesakit yang sebenar yang melaporkan dari masa ke semasa dan berpanjangan dia akan kontak dengan kita. Dia akan hubungi kita untuk update balik apa-apa yang dia alami, apa-apa yang sedang alami, yang telah alami, yang bakal akan alami, dia akan bagi tahu kita. Dan di akhir setelah sesi rawatan 5-6 bulan tu, dia akan bagi tahu penyakit saya dah sembuh totally, 100%. Back to normal. Jadi macam mana saya tak memperjuangkan testimoni? Sebab ada pengamal-pengamal perubatan di luar sana yang tak betul-betul allergic, betul-betul menyampah dengan testimoni. Saya pun tak faham lah. Saya malas nak komen panjang, nanti jadi pergaduhan dengan dia orang. Tapi dia orang tak suka sangat dengan testimoni. Saya pun tak faham kenapa. Sedangkan testimoni ini ialah pengakuan secara jujur,
secara terus-menerus daripada pesakit itu sebenar. Okey? Jadi macam mana kita tak mau percaya kat dia lagi? Contoh mudah, analogi mudah. Kamu nak naik Gunung Kinabalu. Kamu pergi ke Kota Kinabalu, pergi ke Kundasang, pergi ke kaki Gunung Kinabalu untuk nak naik Gunung Kinabalu. Okey, tapi kamu tak percaya kepada tukang guide kamu tu. Yang akan guide kamu naik Gunung Kinabalu tu Sherpa lah, macam Sherpa lah. Kalau di Gunung Everest dia panggil Sherpa. Dia orang ni lah malim gunung. Dalam istilah bahasa Melayu dia panggil malim gunung. Jadi kalau kamu tak percaya kat malim gunung ni, dia cakap, oh di sini ada cenuram. Di sini tepi sangat ni dengan cenuram. Kalau kamu lalu situ mungkin akan jatuh ke bawah. Jadi kalau kita tak percayalah apa-apa yang dicakapkan oleh orang ni, lalu kamu akan jatuh. Jadi pengalaman Sherpa ni, pengalaman malim gunung ni, ini adalah testimoni dari diri dia sendiri. Dia dah lalui dah benda tu, dia dah hadap dah benda tu. Jadi jangan lawan dia, ikut dia. Okay, sebab itu kerja dia, cari makan dia hari-hari. Takkan dia nak bohong kita. Jadi kalau kamu tak percaya kepada Sherpa ni atau pemalim gunung ni, mana kata kamu tak mempercayai testimoni, itu analoginya. Testimoni ni orang yang dah melalui benda tu, dah merasai dah pengalaman dia, jatuh, bangun, dia dah tahu, dia bagi tahu, jangan buat benda-benda ni. Dan setelah aku buat ini berjaya sampai ke puncak gunung. Jadi kita kena ikut. Itulah sepatutnya kita percaya, kita yakin. Sebab waktu naik panjat gunung tu, Allah Subhanahu Wa Taala tu betul lah, itu kita punya paling utama lah, yang kita kena minta pertolongan dan sebagainya dari dia. Tapi yang nombor duanya, orang yang panjat gunung ni, dia kena bergantung dengan malim gunung tu. Sebab dia tak ada pengalaman, dia tak tahu pun di mana lubang, di mana tempat licin, di mana cenuram, di mana yang tepi-tepi betul lah, siring-siring betul, orang Sabah kata siring-siring betul Gunung Kinabalu, yang kalau silap langkah boleh jatuh ke bawah. Kita tak tahu tu semua. Jadi kita betul-betul mengharap kepada guide lah malim gunung tu. Jadi malim gunung tu memberi testimoni dia sendiri, jangan lalu ikut sini. Itu testimoni lah. Sebab di situ ada lubang, di situ ada cenuram, kamu akan jatuh ke bawah. Kalau lalu ikut sini, ikut laluan ni, kamu akan sampai dengan berjaya, dengan jayanya ke puncak Gunung Kinabalu. Itu testimoni dia. Jadi kita ikut, kita follow. Tapi ramai orang yang pakar-pakar di luar sana, ada tu yang mereka betul-betul menyampah dengan testimoni. Ini saya tak dapat faham. Saya tak dapat faham bila ada orang yang tak dapat terima testimoni ni. Sedangkan testimoni ni kalau dibuat dengan betul, diberi oleh pesakit itu sendiri, secara jujur, secara ikhlas, demi untuk membantu lebih ramai orang lain di luar, memang ini sepatutnya yang hierarki dia antara yang tertinggi lah untuk kita percaya. Okey. Puan Aidah, beliau Monrual tu, dia pun memberi testimoni, dan dia adalah ejen saya juga yang telah gunakan sendiri produk saya. 6 bulan saya demam panas, hyperthermia, ambil set di Tok Prof, sembuh demam dah, tak, terima kasih Prof, sama-sama. So ini dia dah sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Dia dah berbulan-bulan asyik kena serangan demam panas. Tapi setelah dia ambil set detox tu, demam dia okey dah. Jadi apa kaitan detox dengan demam? Nampak macam tak logik, nampak macam tak boleh masuk akal. Okey? Tak logik lah. Macam mana kau demam, kau pergi ambil detox. Sepatutnya ambil ubat demam. Dan saya pun tak beri dia ubat demam. Saya suruh detox. Sebab apa? Sebab detox ni adalah untuk merawat sistem badan kita dulu. Merawat fizikal kita dulu per se. Merawat segala tisu, segala sel. Dia bermula dari sel lah. Kita merawat sel, merawat tisu. Daripada tisu dia akan jadi organ, merawat organ. Daripada organ, bila bergabung organ ni, dia akan jadi sistem. Okey? Saya ulang balik. Ramai orang tak berapa faham pasal badan manusia, badan diri sendiri. Kita merawat daripada level sel, cellular level, dia akan pergi kepada, daripada sel dia akan membentuk tisu.
Tisu level. Daripada tisu, dia akan pergi kepada, tisu akan membentuk organ. Organ contohnya apa? Buah pinggang, jantung, perut, usus. Daripada organ, dia akan pergi kepada sistem. Organ, buah pinggang, campur jantung, campur perut, campur hati, campur paru-paru bagai, dia akan jadi satu sistem. Okey? Tuan doktor pun ada sedang menonton ni. Dr. Sani Asyari ni adalah seorang pengamal perubatan moden. Kalau saya temberang, saya salah, sila perbetulkan tuan doktor. Kalau tidak, tuan doktor akan didakwa di akhirat sana nanti. Okey. Tuan Dr. Sani ni pun dia pengamal perubatan moden. Boleh tanya dia. Dia fingertip je pasal-pasal sistem anatomi tubuh badan manusia ni. Saya tak pakar pasal tu. Sikit-sikit saya tahu. Okey. Dan kalau saya temberang, dia tahu. Mesti dia tahu punya. Sebab itu bidang dia. Okey. Jadi sila tegur saya kalau saya salah. Tak ada masalah. Sebab saya bukan doktor perubatan moden. Saya perubatan naturopati. Perubatan alami. Jadi apa yang saya cakap tu berdasarkan kefahaman yang apa yang saya ada berkaitan dengan tubuh badan manusia. Sebab kami pun kena belajar juga benda tu. Kena belajar juga asas kepada anatomi tubuh badan manusia sebelum menjadi pengamal perubatan naturopati sekalipun. Jadi pesakit tu, kaedah tadi tu dia sembuh demam dia. Yang dah berbulan-bulan duk demam panas. Dengan ambil detox sembuh. Fikiran kita tak logik. Kenapa dia ambil detox pulih demam dia? Sepatutnya saya bagi ubat demam. Tapi kenapa saya tak bagi ubat demam? Saya suruh dia detox. Sebab saya melihat tubuh badan dia yang bermasalah. Tuan punya badan tu yang bermasalah. Jadi rawat dulu pesakit itu sendiri. Bila pesakit tu semakin bagus, organ dia semakin sihat, sel dia, tisu dia, organ dia, sistem dia semakin sihat. Ini detox ni seperti analogi mudahnya, ramai mungkin orang tak faham. Detox ni saya cakap macam kereta kita lah, senang cakap. Kereta dah pakai berbulan-berbulan tanpa servis, tak servis, dia akan jadi semput. Dia semakin semput sebab semakin kotor enjin dia dan sebagainya tu. Jadi bila pergi hantar ke bengkel, kalau yang dah hampir jam tu, dah hampir nak jam, dia akan tuan punya bengkel tu, mekanik tu akan cakap ini dah kena overhaul dah. Sama ada top overhaul ke, general overhaul ke, tapi kena overhaul. Jadi inilah ibaratnya detox ni adalah kita pergi servis. Ataupun kalau lebih teruk, kita terpaksa buat overhaul. Overhaul tu, bila kita overhaul kereta tu, kereta tu akan jadi cantik balik macam kereta baru. Selepas kita hidupkan, masukkan minyak, enjin semua, kita jalan, jadi macam kereta baru balik. Sama lah konsepnya macam detox ni. Tubuh badan manusia yang dah pakai bertahun-tahun tak pernah detox, tak pernah servis, tak pernah overhaul, tuan-tuan, perempuan bayangkan. Macam mana tak semput, macam mana tak demam, macam mana tak sakit sana, sakit sini. Jadi lepas kita detox dia punya sistem dia, alhamdulillah, demam dia dah 6 bulan, hilang itu je dengan izin Allah Ta'ala. Jadi bukan salah saya. Saya tak beri ubat demam kat dia sebab saya faham demam dia tu bukan sebab demam biasa-biasa, sebab sistem badan dia. Jurubekam siap cakap darah cantik pertama kali bekam. Ni yang setelah dia detox lah, darah jadi cantik. Itu semua testimoni daripada pesakit sendiri. Ini testimoni lah tuan-tuan, perempuan. Yang diceritakan secara live di sini. Saya tak pernah rancang, saya tak pernah kontak Puan Aida ataupun Blue Monroe tu untuk nak bagi testimoni begini. Saya tak pernah kontak dia pun. Dan jarang saya meminta testimoni daripada orang. Jarang. Melainkan saya dah tahu dia sihat. Dan ada orang tiba-tiba nak beli ataupun nak menggunakan ubat, contohnya ubat prostat. Saya tak ada testimoni tu. Tapi saya dah tahu dah ramai yang dah sembuh. Jadi saya akan kontak balik pesakit saya yang mana yang dah sihat tu, yang tak bagi lagi testimoni, minta tolong bagi testimoni je. Sebab dia dah sembuh, dah sihat. Untuk saya share dengan orang. Sebab orang sekarang ni nak gunakan suatu produk saya pun dia akan minta testimoni. Sedangkan banyak juga produk yang dah digunakan pakai ramai, tapi saya tak pernah minta testimoni dengan dia orang. Dia orang dah sembuh, dia orang dah sihat. Itu pun payah agak. Sebab kadang saya tak sempat nak pergi follow up apa semualah.
Jadi panjang dah cerita celoteh pasal TikTok ni. Sebenarnya nak kopi-kopi je. Tapi kalau tuan-tuan ada soalan, bateri handphone saya pun dah nak habis. Kalau tuan-tuan perempuan ada soalan, boleh kemukakan dan saya akan jawab. Saya akan cuba jawab yang mana yang saya tahulah. Yang saya tak tahu jawapan, saya ke IV dulu. InsyaAllah nanti saya akan bagi tahu di live yang seterusnya lah. Siapa ada masalah kesihatan, masalah penyakit yang tak pulih-pulih. Dah rawat macam-macam dah. Duit dah habis berpuluh ribu dah. Beratus ribu pun ada dah. Cuba tanya. Mana tahu solusinya ada di tangan kami pengamal perubatan dan ciropati ni. Kami ada solusi tapi kalau orang tak cari, memang kita tak cerita lah, tak dapatlah solusi tersebut. Alright. Jadi saya rasa sekarang tadi waktu saya online tadi 9.35. Sekarang dah pukul 10.26. Dah hampir 1 jam kita online. Dan bateri saya pun dah nak habis ni, tuan-tuan, perempuan. Jadi saya stop di sini dulu. Kalau ada apa-apa soalan, nanti boleh teruskan letakkan soalan di komen lah, di ruangan komen. InsyaAllah nanti saya akan jawab. Ataupun puan manager saya akan bantu jawab. Ataupun nanti mana-mana ejen saya lah akan bantu saya. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.